pagi, salam sejahtera bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azaman dan seperti yang saya maklumkan semalam, kami telah pun dijarakkan bagi juga menghormati penjarakan sosial yang kami juga mempromosikan kepada rakyat Malaysia untuk amalkan ketika kita berada bawah perintah kawalan pergerakan ini untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu bersama-sama. Jadi itu jarak dalam lebih kurang 1 meter kita tinggalkan antara kita ni. Jadi tapi jarak itu ada, tapi kita seperti biasa akan bawakan perkembangan terkini. Semestinya tumpuan berada pada perkembangan penularan COVID-19 di Malaysia dan juga di luar negara. Dan antara statistik yang kami ada setakat malam semalam kami kumpulkan di astroawani.com. Ini data yang kami kumpulkan di mana di Malaysia kita mencatatkan peningkatan kes positif COVID-19 dan juga peningkatan angka kematian, dan ini juga sama yang kita lihat di beberapa negara lain. Kita di Malaysia mengalami gelombang kedua susulan kluster jemaah tabligh itu, Afizi. Ya, betul tu. Okey, yang semalam kemas kini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menyatakan bahawa Malaysia mencatatkan pertambahan 4 lagi kes terbaru berkaitan COVID-19, kes kematian menjadikan jumlah keseluruhan 8 mangsa yang telah maut di Malaysia setakat 6.30 petang Sabtu, dan perkara itu telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Noor Hisham Abdullah menerusi hantaran Facebook. Katanya kes kematian kelima melibatkan seorang wanita berusia 79 tahun di Sarawak yang kemudian kes kematian mangsa telah pun mengalami beberapa simptom seperti demam, batuk dan juga kesukaran bernafas. Dan pelaporan kes kematian pertama COVID-19 adalah daripada keluarga ini lambat diterima oleh hospital swasta yang merawat kes kerana menunggu keputusan ujian makmal yang telah dihantar ke makmal swasta di Kuala Lumpur. Kes ke-6 pula juga di Sarawak melibatkan anak perempuan kepada kes kematian kelima yang berusia 40 tahun meninggal dunia pada 1.20 petang tengah hari. Manakala kes ke-7 melibatkan seorang lelaki berusia 57 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Vietnam dan ada kontak dengan kes positif COVID-19 dari kluster jemaah tabligh. Mangsa dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur 18 Mac dan meninggal dunia 3.22 petang. Manakala kes kematian ke-8 melibatkan seorang lelaki berusia 69 tahun daripada kluster tabligh. Mangsa dimasukkan ke Hospital 16 Mac, kemudian dipindahkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab pada 18 Mac sebelum disahkan meninggal dunia pada pukul 4 petang pada semalam. Itu adalah kes kematian di mana 4 kematian baru dicatatkan semalam, tetapi kita nak juga melihat kepada statistik kes jangkitan COVID-19, Naila. Ya, bagi kes positif coronavirus COVID-19 di negara kita juga terus meningkat. Semalam kita mencatatkan 153 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam sahaja, yang sekaligus menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 1,183. Dan ini kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan semalam yang kata sepanjang tempoh 24 jam berlakunya 4 kematian seperti yang Afizi maklumkan tadi, dan sehingga kini seramai 37 kes positif COVID-19 sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan daripada jumlah tersebut 23 kes memerlukan bantuan pernafasan. Jadi masih ramai yang melihat kecil coronavirus COVID-19 ini, tetapi kita lihat banyak sebenarnya kes kematian semakin meningkat dan juga betapa parahnya mereka yang memerlukan kes ataupun memerlukan rawatan intensif itu. Dan kita juga, Afizi, berada pada hari kelima kawalan perintah pergerakan ini, dan kita juga menjangkakan Angkatan Tentera Malaysia ATM mula dikerahkan untuk bantu polis. Dan setakat semalam ya, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur semalam menceritakan 90% rakyat dicatatkan mematuhi kawalan tersebut. Berbanding dengan sebelum ini, pihak berkuasa kata dalam sekitar 60% saja mematuhkan. Ya, pada hari pertama itu 60%, sekarang dah masuk hari ketiga setakat semalam boleh dikatakan 90%, dan kalau ditambah pula dengan jumlah tentera yang akan dikerahkan untuk menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan, mereka ini akan membantu pihak polis mungkin dalam kawasan-kawasan yang tidak dicapai ataupun tidak mempunyai bilangan anggota polis yang ramai, mungkin akan diletakkan di kawasan-kawasan tersebut, ataupun bagaimana semuanya akan kita ketahui hari ini. Tapi apapun, saya nak update sikit mengenai kes bilangan mengikut negeri. Kalau saya boleh lihat di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana Selangor masih lagi kekal menjadi negeri yang paling tinggi mempunyai kes jangkitan COVID-19, iaitu dengan 292 kes. Kemudian diikuti pula dengan
Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 166 kes, kemudian di Sabah sebanyak 136 kes diikuti dengan Johor dan kebanyakannya ini melibatkan negeri-negeri yang seperti saya sebutkan tadi dengan jumlah keseluruhan satu Malaysia 1183 kes. Dan satu perkara yang ingin saya tekankan di sini adalah mengenai semalam Tan Sri Abdul Hamid Bado iaitu Ketua Polis Negara datang kepada Astro Awani memaklumkan bahawa anggotanya juga seramai 6 orang telah pun disahkan dijangkiti COVID-19 dan katanya mereka sedang bertugas pada ketika itu dan antara yang lain daripada 6 anggota polis tersebut seramai 335 ahli keluarga PDRM turut menunggu keputusan menjalani saringan kesihatan COVID-19. Dan kalau kita nak dengarkan sedikit mengenai apa yang diperkatakan oleh Tan Sri Abdul Hamid Bado semalam, boleh kita mainkan. Penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan itu begitu jelas menunjukkan bahawa bahaya ini bukan ciptaan, bukan rekaan, bukan satu lakonan. Ia adalah begitu realistik sekali. Boleh menjangkiti sesiapa saja. Warga saya sendiri pun, warga dari PDRM sudah 6 orang sekarang. Dan sekarang ni ada 335 orang keluarga PDRM ni di bawah pemerhatian. 6 telah disahkan positif. Itulah risiko yang PDRM, petugas PDRM terpaksa ambil sehingga pada hari ini. Beliau berkata demikian semasa muncul dalam temu bual eksklusif bersama Buletin Awani Khas. Abdul Hamid berkata walaupun berdepan risiko setiap hari, pengurusan tertinggi PDRM sentiasa memberi semangat pada warga mereka untuk kekal tenang. Saya terus dalam mesyuarat harian saya di sebelah pagi dan di sebelah petang bersama dengan pucuk pimpinan, Timbalan Ketua Polis Negara dan 10 orang pengarah-pengarah tertinggi dalam PDRM bermesyuarat setiap pagi dan petang. Dan kita mengadakan video conferencing dengan 14 kontingen yang ada di seluruh negara ni setiap jam 5 dan 5.30 petang untuk kita menyampaikan pesanan-pesanan, galakan-galakan kepada semua warga PDRM yang bertugas di bawah, memberikan mereka semangat dan sambil itu mengingatkan mereka tentang keperluan mereka sentiasa bersabar, berhemah, jangan cepat hilang kawalan diri, emosi. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan pada 18 Mac lepas, PDRM sudah melaksanakan beratus-ratus zakatan jalan raya di seluruh negara. Sementara itu, dalam temu bual sama, Abdul Hamid turut ditanya mengenai tahap kepatuhan segelintir masyarakat kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Menurutnya, beliau percaya hanya jumlah kecil masyarakat yang masih berdegil dan tetap keluar rumah sehingga mengakibatkan timbul kes di mana mereka bertegang urat dengan pihak berkuasa. Okey, itu 6 anggota PDRM sah dijangkiti COVID-19. Kita juga perlu melihat kepada tak salah saya terdapat lebih daripada 12 petugas daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ditambah pula dengan beberapa kes lagi daripada petugas kesihatan daripada sektor swasta. Ya, 12 yang merupakan kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan 3 tiga merupakan sektor swasta. Dan apabila Barisan Harapan ini, mereka yang bertugas di bahagian kesihatan ini, kalau kata satu hari nanti kita terpaksa menghadapi kekurangan petugas-petugas di Barisan Harapan ini, bagaimana, kepada siapa lagi kita mahu bergantung harapkan untuk menghadapi, mengekang, membendung penularan wabak COVID-19 dan menjalankan rawatan-rawatan kepada pesakit-pesakit 1,000 lebih ada di Malaysia ini. Apapun, untuk itu perlu kita mainkan peranan dan juga tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Tolong patuh. Kalau tak salah saya, pihak PDRM baru-baru ini sejak daripada semalam telah pun meningkatkan lagi tahap sekatan jalan raya itu kepada satu tahap di mana siapa yang hendak pergi bekerja dan sebagainya, mereka kini perlu menyertakan surat daripada majikan
bahawa mereka bekerja dalam sektor perkhidmatan penting. Jadi tadi baru saja saya dimaklumkan mengenai perkara itu dan saya juga telah menyatakan memberikan surat. Saya ingat apabila tentera akan mengambil alih, bukanlah mengambil alih, akan membantu pihak polis sebentar lagi, mungkin akan meningkatkan lagi keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan itu, Nela. Ya, dan selain daripada peningkatan tahap sekatan jalan raya yang dijalankan oleh pihak polis, mereka juga telah pun menubuhkan satu pasukan khas untuk bantu mengesan anggota tabligh yang masih enggan jalani saringan itu. Itu juga kenyataan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur memaklumkan sehingga kini seramai 7,671 saja orang jemaah tabligh yang telah dikesan dan menjalani saringan kesihatan. Sebelum ini pihak berkuasa juga memaklumkan kira ada 4,000 lagi baki jemaah tabligh yang masih belum menyerah diri untuk jalani saringan itu. Dan susulan itu, melihat kepada situasi tersebut, Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun menubuhkan satu pasukan khas untuk menyiasat dan mengesan juga saki-baki jemaah yang enggan menjalani saringan kesihatan di seluruh negara. Jadi kalau kita lihat masih hanya 7,000 yang baru menyerah diri, itu meninggalkan baki masih dalam ribuan lagi kerana melihat kepada jangkaan 12 ke 15,000 peserta di tabligh tersebut. Dan kita juga melihat laporan-laporan sebelum ini dan juga dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia bagaimana mereka yang menyerah diri juga ada tanggungjawab yang lagi satu, iaitu untuk memaklumkan kepada petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga hospital swasta bahawa mereka kemungkinan membawa coronavirus COVID-19 itu kerana ada melihat kepada laporan yang mereka menyerah diri untuk menjalani saringan itu tetapi tidak maklumkan kepada petugas kesihatan, tidak tahu kenapa, tetapi itu boleh menyebabkan petugas kesihatan tersebut terjangkit seperti yang kita lihat 12 daripada KKM dan juga 3 pekerja swasta yang terdedah kepada risiko itu. Ada kita lihat laporan juga ward pediatrik Hospital Selayang yang terpaksa ditutup kerana ada yang tidak bertanggungjawab, tidak memaklumkan bahawa mereka datang dari kluster jemaah tabligh itu. Saya lihat satu laporan membacanya, melihat bahawa pesakit itu katakan kepada doktor bahawa dia jumpa doktor tapi tak nyatakan dia ada beberapa saringan. Sepatutnya pihak klinik dan sebagainya, jururawat akan membuat saringan terlebih dahulu, tanyakan beberapa soalan, ke mana pergi, ada rasa demam ke dan sebagainya. Tetapi dia katakan kepada jururawat itu bahawa dia tidak mempunyai sebarang kontak rapat dengan mana-mana pesakit yang positif COVID-19 dan apabila jumpa doktor tanyakan bahawa kenapa tak bagi tahu doktor, kenapa tak bagi tahu jururawat, kenapa awak dibenarkan masuk ke dalam klinik saya sekarang ini. Dan akhirnya pesakit itu dedahkan bahawa dia tak nak perkara itu dibesarkan di luar. Tak nak dibesarkan di luar, tapi akhirnya menjadi kes yang lebih besar, membuatkan klinik tersebut terpaksa menjalani kuarantin. Itu perkara-perkara yang menjadi satu yang perlu diberikan perhatian oleh rakyat Malaysia. Ya, betul. Dan melihat kepada itu juga seperti yang kita maklumkan sebelum ini, Angkatan Tentera Malaysia akan bantu Polis Diraja Malaysia dalam meningkatkan lagi kawalan keselamatan, memastikan orang ramai patuh kawalan perintah pergerakan tersebut. Dan ini juga untuk menjelaskan mengenai laporan ataupun kata-kata tentera itu kononnya nak ambil alih posisi ataupun peranan Polis Diraja Malaysia itu, tetapi ini penjelasan diberikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur. Katanya bukan untuk mengambil alih tetapi hanya untuk membantu menguatkan lagi kekuatan anggota pasukan keselamatan dalam tempoh tersebut. Sebelum ini kita juga dimaklumkan petugas-petugas polis juga terpaksa membeku cuti mereka untuk bekerja, untuk dikerahkan ketika kawalan perintah pergerakan ini berlangsung. Jadi ini juga tambahan tenaga kerja juga kerana kata Tan Sri Ketua Polis Negara juga bantuan itu tidak pernah sekalipun mengatakan bahawa ATM akan mengambil alih, sedangkan ATM hanya menambah kekuatan PDRM menjalankan tugasan dan kumpulan ini di mana PDRM akan menjadi ketuanya, tidak timbul ATM akan diambil alih. Ya, betul tu. Tapi apapun sekarang ini apabila tentera akan membantu PDRM, nampaknya satu berita yang tular di laman media sosial. Biasalah sekarang ini dalam keadaan krisis, banyak sangat maklumat-maklumat yang perlu diberikan tapisan dan salah satunya telah pun disahkan oleh Panglima Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Jeneral Tan Sri Effendi Buang yang kononnya terdapat satu rakaman suara menyatakan bahawa anggota tentera diberi kuasa pukul orang awam dan mesej mohon bantuan veteran ATM menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan digunakan
oleh ATM bagi membantu PDRM. Beliau menyatakan bahawa semua pihak perlu berhenti menyebarkan serta-merta bagi mengelakkan pelbagai spekulasi dan juga suasana panik dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata mana-mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1988. Bagi saya tak faham Nailah kenapa ATM hanya nak membantu, belum lagi mengeluarkan sebarang kenyataan-kenyataan yang menjurus kepada pukul orang dan sebagainya. Tapi saya tak faham kenapa rakyat Malaysia begitu, bukanlah semua rakyat Malaysia tapi segelintir rakyat Malaysia yang bertindak mengeluarkan berita-berita palsu kononnya ATM tentera boleh pukul orang ramai sekiranya tak patuh PKP. Kemudian ada juga saya lihat tular di media sosial semalam satu mesej yang menyatakan bahawa terdapat jarak-jarak tertentu yang dibenarkan oleh orang ramai keluar daripada rumah. Sebagai contoh, kalau keluar rumah tak boleh lebih daripada 10 km dan sebagainya. Ya. Semalam saya telah pun dimaklumkan oleh pihak PDRM bahawa kesemua mesej tersebut adalah palsu. PDRM tidak pernah menguatkuasakan larangan seperti jarak-jarak tersebut. Semua itu hanyalah sebaran daripada individu ataupun pihak yang tidak bertanggungjawab mengenai perkara tersebut. Okey Naila, mungkin kita nak rehat dulu seketika sebelum kita nak pergi kepada berita seterusnya, iaitu bantuan, mungkin bukan bantuan, kerajaan akan cuba bawa masuk 10 juta topeng muka sebab sekarang ni kita kekurangan topeng muka. Kita akan bincangkan mengenai perkara ini selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan seperti anda lihat dan saya maklumkan tadi, kita meninggalkan sedikit jarak antara Fizi dan saya Naila untuk juga menyertai penjarakan sosial yang cuba kita promosikan kepada rakyat Malaysia itu dalam mengekang penularan wabak COVID-19 itu sama-sama. Dan kita nak teruskan dengan berita-berita mengenai COVID-19 ini. Banyak perkembangannya di dalam negara dan juga luar negara. Ini antara ceritanya mengenai kerajaan kita laporkan akan membawa masuk 10 juta topeng muka. Itu sumbangan dari China untuk Barisan Harapan. Itu kenyataan oleh Menteri Kanan Infrastruktur semalam, Datuk Seri Fadilah Yusof. Ceritanya mengenai susulan kekurangan bekalan topeng muka di pasaran tempatan dan juga terutamanya bagi Barisan Harapan Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Kerajaan cuba mendapatkan bekalan 10 juta penutup hidung dan muka dari China. Dan keutamaan bekalan bagaimanapun akan diberikan kepada mereka yang berkhidmat di Barisan Harapan seperti kaki tangan kesihatan, anggota polis dan tentera. Itu menjadi satu isu ya, kekurangan bekalan topeng muka itu, dan ini sudah pun dimaklumkan kepada Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, dan susulan itu mereka lihat akan cuba mendapatkan bekalan dari China berjumlah 10 juta topeng muka, dan ini juga diselaraskan oleh Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan syarikat penerbangan dibawa masuk secara beransur-ansur. Hafizi. Ya, betul tu. Selain itu, ada juga perkara yang didapatkan pencerahan daripada Menteri Kanan Datuk Seri Fadilah Yusof ini, iaitu sebelum ini kita tertanya-tanya sama ada boleh ke ahli keluarga itu keluar beramai-ramai ke, berapa orang yang boleh keluar dan sebagainya. Semalam ada laporan ataupun ada tular di media sosial juga mengenai satu sekatan jalan raya di TTDI. Ada yang kata dikenakan saman RM300 kerana keluar membeli makan lebih daripada seorang. Jadi ini penjelasan yang sudah pun diberikan oleh Datuk Seri Fadilah Yusof. Betul, kita dengarkan. Dari segi dasar, perkara ini ialah kalau mengikut perintah larangan yang dibenarkan keluar, misal kata untuk membeli barang keperluan. Sama ada dia nak beli barang-barang makanan ataupun terpaksa beli ubat-ubatan, hanya dibenarkan seorang, ketua keluarga. Itu garis panduan asas. Tapi misalnya kalau terpaksa ada membawa orang, itu dia kena beri penjelasan pada pihak polis. Pihak polis akan menggunakan budi bicara. Ya, itu penjelasan yang diberikan Datuk Seri Fadilah Yusof kerana ramai masih yang tidak faham boleh keluar atau tidak, berapa orang boleh keluar, jarak. Jadi banyak berita palsu yang ditularkan di media sosial itu. Ada yang kata mendakwa dikenakan saman RM300 dan sebagainya kerana keluar lebih daripada seorang. Namun pada ketika itu
PDRM juga menjelaskan tidak mengenakan saman, hanya memberi nasihat supaya hanya seorang saja yang keluar. Namun mungkin melihat kepada pematuhan yang masih ada lagi 10% itu yang tidak patuh, mungkin akan lebih tingkatkan sekatan jalan raya itu, namun tidak mengeluarkan saman. Itu yang kita dapat tahu dari PDRM lah. Tapi juga ditegaskan Menteri Kanan Datuk Seri Fadilah Yusof, sekiranya ada keperluan, contohnya ketua keluarga tersebut memerlukan bantuan dan sebagainya, ataupun memerlukan seseorang itu untuk dapatkan ubat sendiri, itu diberikan kelonggaran sekiranya perlu lebih daripada seorang saja. Ya, betul tu. Okey, ada satu perkara yang mungkin kita boleh berikan perhatian, iaitu Sarawak, salah sebuah negeri yang mempunyai jangkitan COVID-19 yang boleh dikatakan antara yang tertinggi, menyatakan bahawa Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak mengenal pasti terdapat 7 titik panas COVID-19 di negeri tersebut. Kata pengerusinya, Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng berkata lokasi panas tersebut ialah Kuching, Serian, Betong, Sarikei, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Beliau berkata kerajaan negeri akan bekerjasama dengan hospital-hospital swasta untuk laksanakan saringan dan juga ujian jangkitan COVID-19. Jadi kepada mereka yang berada di dalam kawasan yang saya sebutkan tadi, mohon berada di rumah selalu dan juga sentiasa berhati-hati bersihkan kawasan-kawasan sekitar perumahan anda dan amalkan penjarakan sosial sekiranya anda keluar membeli makan dan sebagainya. Dalam pada itu terdapat satu lagi berita di Sarawak, iaitu Abang Jo telah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi Sarawak akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi Sarawak pada hari Isnin ini. Katanya inisiatif itu adalah bagi untuk mengurangkan beban ekonomi akibat penularan COVID-19. Tanpa menjelaskan perincian, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari berkata inisiatif ini akan diumumkan pada Isnin. Kita sangat-sangat menantikan inisiatif pakej rangsangan daripada negeri, sebab kalau 2 hari lepas Selangor telah pun mengumumkan pakej rangsangan yang membantu beberapa golongan. Sebagai contoh, pakej rangsangan Selangor telah meluluskan insentif one off RM200 untuk dan bantuan makanan semasa bertugas kepada 6,000 petugas Barisan Hadapan Hospital di Selangor, bantuan kepada peniaga, turut disediakan bantuan kepada usahawan dan sebagainya, dan kita harapkan bantuan kepada pelajar sendiri, pelajar Selangor yang berada di Sabah dan Sarawak juga dapat insentif wang bagi membantu mereka yang tidak dapat pulang ke rumah. Itu antara pakej rangsangan yang telah pun diumumkan. Ada juga di Melaka dan sebagainya. Jadi kita akan saksikan apa jenis bantuan yang diberikan. Bercakap tentang itu, ada juga bantuan yang diberikan bagi mereka di PPR. Betul. Ini yang diumumkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamaruddin mengumumkan pengecualian sewa sebulan untuk semua PPR di bawah KPKT. Ini melibatkan 9,185 unit di bawah pengurusan KPKT, dan dalam kenyataan media tersebut katanya tindakan ini diambil untuk bantu meringankan beban rakyat yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tersebut. Dan antara yang kami senaraikan ini adalah PPR, contohnya di Sentul Murni, Rumah Transit Bukit Jalil, Lembah Subang, Port Dickson, Gua Musang dan sebagainya. Kita sedia maklum bahawa Perintah Kawalan Pergerakan ini bukan perkara yang mudah untuk patuh, dan kita juga melihat antara golongan yang paling terjejas juga merupakan mereka yang datang dari golongan B40, mereka yang datang dari atau mempunyai pendapatan yang kecil, yang rendah, dan juga mereka yang juga golongan orang kelainan upaya dan sebagainya. Mereka lah antara yang paling terjejas, dan kita menerima dengan baik melihat kepada bantuan yang diberikan, juga bantuan dari segi bil elektrik sebelum ini, ada dan diskaun, juga kelonggaran untuk pembayaran balik PTPTN pun, PTPTN dan MARA. Ini semua kelonggaran yang telah diberikan kepada rakyat, kerana ini bukan sesuatu masa yang mudah untuk kita patuh, tetapi inilah yang pengorbanan yang kita perlu buat setiap rakyat Malaysia untuk sama-sama mengekang, kerana kalau kita lihat impaknya kepada ekonomi akan jadi lebih besar sekiranya kita tidak patuh dalam 2 minggu ini. Jadi itulah pengorbanan yang kita semua perlu buat pada masa ini. Dan ada juga yang saya dapat laporan daripada rakan-rakan saya bahawa terdapat syarikat-syarikat yang masih lagi mengarahkan pekerjanya untuk datang dengan alasan bahawa mereka mempunyai kaitan dengan perkhidmatan penting. Jadi kepada mereka, kepada pekerja-pekerja yang ada diarahkan untuk bekerja, semak semula sama ada syarikat anda berada dalam perkhidmatan penting ataupun tidak. Sekiranya tidak, nyatakan kepada majikan. Sekiranya majikan tidak boleh bertoleransi dan mengarahkan, memaksa anda datang bekerja juga, anda boleh laporkan kepada pejabat tenaga sumber manusia, pejabat buruh, pihak polis dan sebagainya untuk menjalankan siasatan sama ada syarikat anda betul berada dalam perkhidmatan penting yang dikecualikan daripada Perintah Kawalan Pergerakan. Okey, dalam masa yang sama juga di negeri Sabah ada satu laporan, iaitu Kerajaan Negeri Sabah keluarkan arahan kuarantin
kepada mana-mana individu yang masuk ke negeri ini bermula dari luar negara bermula esok. Pengerusi Pusat Perintah COVID-19 Datuk Safar Untung berkata arahan itu meliputi kemasukan dari luar negara melalui udara, laut, darat dan juga sungai. Selaras dengan keputusan sidang khas Majlis Kesihatan Negara semalam, pelaksanaan arahan tersebut bermula 22 hingga 31 Mac dan semua individu yang nak masuk Sabah selepas ini perlu menjalani kuarantin dan sebagainya. Okey, ada satu perkara yang satu laporan di mana saya baru saja melihat pada pagi ini. Kalau kita lihat di Itali telah pun mencatatkan satu rekod kes kematian dalam sehari dalam masa 24 jam yang sangat-sangat mengejutkan, iaitu sebanyak 793 kes dicatatkan pada hari Sabtu sahaja. Hampir 800 kes kematian direkodkan dan kematian telah pun mencecah 4,825 kes di Itali, melebihi daripada angka kematian yang dicatatkan di China, di mana China kita tahu sumber ataupun punca penularan COVID-19 itu berlaku. Nela. Ya, ini satu peningkatan yang sangat membimbangkan, peningkatan yang semakin menaik hari ke hari. Semalam dalam 600 peningkatan angka kematian di Itali, sekarang ini hampir 800 dan juga kes positif di Itali juga 6,557 kes baru COVID-19 dicatatkan di negara itu dalam tempoh 24 jam sahaja. Jadi kita juga sudah berikan perbandingan sebelum ini bagaimana kita perlu putuskan rantaian jangkitan itu. Sebelum kita juga melihat statistik yang sama berlaku di Malaysia, kita tidak mahu melihat peningkatan beratus-ratus ribuan di Malaysia, tapi inilah satu time frame yang sangat kecil. Kita ada 2 minggu sahaja untuk kita bersama-sama putuskan rantaian jangkitan itu hanya dengan duduk di rumah sahaja. Langkahnya sangat mudah, tak susah, duduk di rumah, tak perlu pergi pejabat. Ini sebenarnya satu privilege yang kita ada, duduk di rumah bersama keluarga dan putus rantaian jangkitan itu sama-sama. Itulah usaha yang kita perlu lihat dalam setiap rakyat Malaysia. Ya, betul tu. Okey, apapun kami akan bawakan perkembangan lanjut di astronomy.com. Banyak yang anda boleh saksikan di sana. Di Twitter juga banyak yang kami kemas kini mengenai COVID-19 di Malaysia, luar negara dan sebagainya. Okey, sekian daripada kami di Awal Ni Pagi ini. Saya Afizal Zaman. Dan saya Naluda. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.